السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepada kami serta terimalah amalan Ramadan kami nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan jemaah di sini sihat walafiat semua dan semoga Allah bekalkan dan kekalkan segala nikmat sedia ada pada ketika ini, sihat walafiat, semangat, ada masa, ada kesempatan dan ruang untuk bersama Ramadan yang tak lama lagi, tak berapa hari lagi, dan kita doa sungguh-sungguh untuk dapat bertemu dan bersama Ramadan. Kalau Allah nak tarik umur kita, ajal kita tuan-tuan, kita minta biar selepas pada Ramadan. Itu menjadi antara tradisi salaf. Mereka nak sampai kepada musim-musim ibadah, mereka minta panjang umur. Kalau nak habiskan nyawa, lepas pada tu. Bukan mati dalam tu, lepas pada tu, supaya musim ibadah itu kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk malam ni saya minta maaf awal, kita tak baca buku Asam Garam, boleh? Boleh aja tak baca buku Asam Garam. Kalau baca buku Asam Garam, apa tajuk dia ni? Ya, tutup apa saya? Boleh, kira setuju tu ya? Nak tanya boleh. Sebab apa? Saya dalam seminggu ni pun kuliah tiap-tiap malam ambil peluang nak baca apa yang kita baca ini, iaitu berkaitan dengan Ramadan lah, persediaan berkaitan dengan Ramadan. Jadi perbincangan malam ini ataupun isi kandungan kuliah kita malam ini, mudah-mudahan ada dah sikit tak banyak ke tuan-tuan boleh amalkan dalam Ramadan nanti, dapatlah kat kepala saya kat sikit. Itulah. Ni atas orang kata usaha, orang kampung kata selfish. On my own selfishness. Rasa-rasa penting diri sendiri. Tapi mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat lah insya-Allah. Jadi malam ni, dah tuan-tuan izinkan, malam ni kita akan berbincang ataupun kita mengambil sedikit atau sedutan daripada sebuah lagi kitab. Ni kitab Turath, kitab Turath klasik, kitab Imam Nawawi, iaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Pernah dengar tuan-tuan? Tibyan ni dah terjemahan Telaga Biru. Saya ingat Telaga Biru pertama kali terjemah kot. Turath, terbitan Telaga Biru. Ya? Oh, dia guna? Redundant lah pula. Sampai mana? Maksudnya bab 6. Dah bab 6 dah? Allah. Jadi pengulangan dah pula. Saya minta maaf, saya tak perasan lah. Off record lah. Oh, dia lagu Tibyan. Kalau kita Asam Garam, tajuk apa ini? Kalau Asam Garam, tajuk apa? Asam Garam ke? Tak tahu. Tu dah tengok pengulangan. Boleh ke kalau berulang balik kita? Tak apa. Tapi Adin tengok dia punya. Boleh je ulang. Kita ulang balik lah mudah-mudahan. Boleh kan? Boleh perbincangan. Adalah paling tidak sebagai orang kaji insya-Allah kan. Kalau ada orang kata huraian yang baru sebagai penguat insya-Allah, boleh tuan-tuan. Kita tak baca semua pun, ambil bahagian-bahagian dia. Begitulah saya nak tumpang pahala tuan-tuan. Apabila tuan-tuan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan nanti, hasil daripada perbincangan kita malam ini dapat pahala kat saya, itu saya ingat. Sekarang ni perbincangan asal di bab 6 ataupun dah lepas jauh. Dia kalau tak apa ni ingat tu makna elok lah tu malam ni. Dia sampai ke 88. Oh, jauh dah. Alhamdulillah, jauh dah. Boleh kita ulang kaji insya-Allah. Baik tuan-tuan. Baik, bismillah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, kita berbicara mengulang kaji tentang adab-adab membaca Al-Quran yang Imam Nawawi susun dari dalam bukunya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita tak hurai semua, kita ambil beberapa adab sahaja yang saya secara peribadi merasakan penting untuk ditekankan dan saya sendiri nak amalkan, dan untuk tuan-tuan saya kongsikan. Mudah-mudahan Ramadan sebagai bulan Al-Quran yang kita akan lalui ini insya-Allah lebih bermakna, lebih terisi insya-Allah. Kata Imam Nawawi sebagai membuka bab 6 ini, adab-adab membaca Al-Quran, beliau berkata bab ini merupakan matlamat penulisan buku ini dan ia sangat banyak. Ini muka surat 55, muka surat 55 mukaddimah. Mana Imam Nawawi menunjukkan, memberitahu bahawa asal usul ataupun jantung pada buku penghasilan buku ini ialah bab 6 ini. Walhal sudah berlalu 5 bab sebelum pada tu, kan, cakap tentang fadil Al-Quran, kelebihan ahli Al-Quran dan sebagainya. Masuk bab 6 ni, inilah matlamat utama buku ni nak buat. Imam Nawawi sahibul kutub, orang kata penulis yang prolific. Saya sebagai penulis yang baru nak sepenuh masa ni pun orang kata ala ra's wal ain, tabi'lah Imam Nawawi ni. Dia meninggal umur tak sampai 50 tapi meninggalkan khazanah ilmu yang sangat besar pada umat dia. Saya ingat lagi pernah saya buat susun, saya perangai saya di library dulu-dululah. Kita ambil kumpul kitab, beberapa kitab ulama-ulama tertentu yang kita tahu dia punya kitab dia banyak, kita letak atas satu meja. Ada orang tegur, marah, tu pun tak sempat. Imam Nawawi saya pernah buat sama lebih kurang kitab Minhaj dia berapa ni, kemudian kitab Syarah Sahih Muslim, kemudian ada kitab ni hampir penuh meja ni dah. Hampir penuh meja. Tu pun tak habis lagi cari kitab dia yang kita tahu. Nak banding dengan buku saya, katalah bawah 20 tajuk, tu pun nipis-nipis, dia sini ya. Saya tak buat perbandingan lah buku saya. Tapi saya duk bayangkan, kat rumah saya besar ni ya. Campur buku Asal Garam 3, 1/3 barangkali daripada buku Imam Nawawi. Umur dah 40, tak ada apa. Jadi nak kata insya-Allah Imam Nawawi keberkatan masa dia Allah berikan, dan juga keberkatan ilmu dia dibaca sehingga pada hari ini, dan ini kita ambil manfaat. Nak kata buku ni banding dengan buku dia yang lain lekeh lah, buku kecil saja. Tapi insya-Allah dia punya kesan dia jadikan kuliah lagi insya-Allah. Baik, adab-adab membaca Al-Quran. Jadi Imam Nawawi dia kata ini matlamat dia kata saya akan menjelaskan sebahagian daripada kandungan utamanya bagi mengelak panjang lebar dan bimbang pembaca dilanda rasa bosan. Apa yang disebut dalam kitab ni, dalam bahagian 6 ini tentang adab-adab, itu pun sebahagian. Sebahagian saja. Dan kita dalam masa yang ringkas ini pun akan cerita sebahagian daripada sebahagian itu. Itu nak kata sikit sangat tuan-tuan. Baik, kita pergi. Imam Nawawi susun ni sebagai ulang kaji tuan-tuan, dah melalui kitab ini dalam pengajian. Pertama, Imam Nawawi sebut galakkan ataupun digalakkan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Bezanya membaca surat khabar atau membaca buku, tidaklah adab seperti ini, kan. Pertama sekali kita hendaklah sunat, ini adab tertinggi nak baca Al-Quran, pastikan mulut kita bersih, kan. Boleh tak nak lepas makan nasi terasa syahdu betul baca Al-Quran? Boleh. Tapi dari segi adab, dapat pahala lebihnya, kita gosok gigi dahulu, kan. Baik, sebut tentang adab sebelum kita melangkah lebih jauh. Kadang kita mungkin anggap adab biasalah, benda remeh, benda adab, kan. Adab ni. Nah, kalau kita berbincang dari sudut tamadun, sudut sejarah manusia, tuan-tuan, perbincangan tentang adab pada hari ini ada istilah kod etika, kan. Etika meja makan. Saya ingat ada khusus nak kena pergi, kita penjawab awam dahulu, ada khusus etika di meja makan. Nak sebut pasal perbincangan adab ni, etika dan sebagainya, antara tanda sebuah bangsa, sebuah umat itu mencapai kepada satu tahap tamadun yang tinggi, mereka akan berbincang tentang adab. Akan ada satu perbincangan, satu tadi susunan dalam membuat sesuatu tu, ada dia punya SOP, ada dia punya etika dia. Itu nak kata satu bangsa, satu puak itu tinggi. Mana benda yang asas tu dah settle.
Lalu bincang sisi halus, seni-seni. Nak makan ada adab dia. Rupanya orang putih ni cara makan tu ada, pegang sudu macam mana, pegang garpu macam tangan mana pegang kan. Tak nak bagi bunyi meja. Itu kalau kita apa masalah makan je lah kan. Tapi mereka bincang sampai tu dah tinggi dah. Islam lebih dahulu kan. Islam lebih dahulu. Kita belajar tentang adab ini awal, dan ulama formula kan itu lebih awal. Makan ada adab dia, etika dia kan? Tangan kanan makan tangan kanan, kiri macam mana pegang ni, macam mana mulakan macam mana, itu adab, menunjukkan ketinggian sebuah penganutnya. Itu adab tidur ada macam mana kan, adab pakai memakai baju macam mana, itu adab. Itu sebut adab. Jadi itu satu sudut. Sudut yang kedua, adab ini maksudnya tadi dia sebagai kehalusan suatu pelaksanaan kepada suatu perkara. Dia bukannya rukun ataupun asas pada perbuatan itu sendiri. Kalaulah adab itu tidak dibuat, amalan itu tak sah kan. Nanti kita tengok, tidaklah kita salah ataupun memandang lekeh orang yang tak buat tu kan. Sebab dia adab, pahala yang lebih, ya, tak buat rugi, tapi tak sampai kita menekan orang. Kita, Allah bagi kita kelunakan, beri kita kelapangan untuk nak tumpu kepada ada orang lain, mungkin tak sempat, kita tidaklah memandang rendah orang lain. Itu tuan-tuan, itu sebagai asas dia. Mari kita masuk. Kita sebut tadi adab yang pertama Imam Nawawi senaraikan, iaitu galakkan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Ulama bincang dalam, Imam Nawawi bincang dalam tu bagaimana keadaan dia. Yang kedua, galakkan baca Al-Quran dalam keadaan suci. Ini kita ulang kaji. Seterusnya, saya jadi tak berapa nak beri nak kuliah ni tuan-tuan, dah sentuh benda ni. Alhamdulillah kita cuba. Kita berikan tumpuan. Saya nak terus pergi kepada muka surat 64 terus tuan-tuan. Galakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan isti'adzah, dengan memohon perlindungan. Pendek sahaja, tetapi apabila kita beri tumpuan, dia ada benda yang mendalam yang saya sendiri baru sedar tuan-tuan. Mari kita tengok. Jadi dalam senarai adab-adab membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, iaitu digalakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Makna kata apa di sebalik pada tu? Kalau kita baca Al-Quran tak baca a'udzubillah dulu, boleh ke tidak? Boleh ya. Nanti janganlah ada orang baca, orang yang terus baca Al-Quran tak baca bismillah, kita adalah tegur marah-marah kau kan. Kau tak baca auzubillah. Sebagai saya dulu pernah kena tegur. Begitu. Mari kita tengok. Kata Imam Nawawi, apabila seseorang ingin memulakan bacaan Al-Quran, dia digalakkan untuk memohon perlindungan. Bahasa Arabnya isti'adzah, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Inilah yang dinyatakan oleh jumhur ulama. Jumhur maksud majoriti. Majoriti berpendapat bahawa menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum nak mula Al-Quran itu sunat, lalu disebut sebagai adab. Tetapi apabila disebut majoriti, adalah minoriti kan, adalah sebahagian kecil ulama yang menyebut, yang berpandangan sebaliknya. Apakah pandangan sebaliknya itu? Wajib. Sebahagian ulama kata wajib. Kenapa? Kerana seorang salaf disebut, antara seorang salaf berkata dia hendaklah, kat sini maksud wajib, membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau Muhammad, masa mula ayat turun ni, ayat ini turun tuju kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi suruhan, perintah kepada umat dia, sebab tidak ada dalil yang khusus yang menunjukkan arahan ini eksklusif pada engkau saja Muhammad. Tak, memang tuju mula-mula kepada Nabi, tetapi dengan tidak ada dalil khusus yang mengatakan ini eksklusif untuk Nabi, maka terus menjadi perintah untuk semua umat dia, kitalah semua tuan-tuan. Jadi kita baca di sini, apabila engkau tu boleh rujuk kepada kita. Apabila engkau nak membaca Al-Quran, maka fasta'idz, minta berlindunglah billah, dengan Allah, daripada syaitan yang direjam. Surah An-Nahl ayat ke-98. Kita belajar bahasa Arab paling asas. Kita tahu ini fasta'idz, fa'il amar. Fa'il amar, kata suruhan, kata suruh. Usul fiqh sebut al-amru lil wujub. Kaedah dia, setiap suruhan itu
maksudnya wajib. Jadi secara umumnya begitu. Arahan Allah ni wajib ni secara umum dia. Tapi kenapa jumhur kata sunat? Arahan ini tidak sampai kepada level wajib. Sebaliknya sunat. Ada pertimbangan yang lain, ada dalil-dalil yang lain. Lalu kita tidaklah menyalahkan ataupun nampak teruk sangat yang mengatakan walaupun minoriti kata wajib, sebab dia berdasarkan kepada dalil ini semata-mata. Allah suruh kan, fasta'id, minta lindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang dirjam. Ini arahan, maksudnya wajib. Jumhur mengapa kata sunat? Ada dalil-dalil yang lain. Antaranya tengok pada hadis-hadis Nabi. Nabi masa berkhutbah bercakap, Nabi tak mula, Nabi tak sebut dalam ucapan Nabi ni contoh pada tempat Nabi kata Allah berfirman, qala Allah taala, terus baca ayat. Nabi tak kata qala Allah taala ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim kan. Biasa kita ada sebut begitu. Ini adab yang boleh. Kita nak lengkapkan. Ada orang kuliah ceramah, dia bercakap, kemudian nak sebut ayat Quran, dia sebut dulu a'udzubillahi minasyaitanir rajim kan. Sebagai melaksanakan perintah Allah Taala ini, walaupun nak sebut satu ayat Al-Quran kan. Tapi hadis Nabi, apa yang Nabi lakukan Nabi tak sebut. Ini menandakan Allah suruh kat Nabi, tapi Nabi tak buat pun. Makna kata bukan itu wajib. Setiap keadaan nak baca, nak sebut mana-mana Al-Quran, sebut dulu a'udzubillah. Tak sampai itu kan. Cuma ini masuk sunat, dan juga khususnya apabila kita nak sesi baca Al-Quran secara khusus tuan-tuan. Baik. Soalan yang tak ataupun kemusykilan yang tak disebut oleh Imam Nawawi dalam ini, yang saya terfikir untuk menerokai ialah kalau kita baca Al-Quran, kita menerokai hadis, kita akan perasan benda ini, iaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi arahan yang khusus. Nak baca Al-Quran, sebutlah a'udzubillah, mintalah lindung dengannya daripada syaitan dan rejam. Ada tak ayat Al-Quran yang nada seumpama untuk ibadah yang lain? Contoh, nak solat kena sebut a'udzubillah. Ada tak Allah sebut begitu? Fa idza qumta ila shalah fasta'iz billah. Apabila engkau nak mendirikan solat, maka ucaplah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sekali fikir itu lebih perlu. Kita nak menghadap Allah Taala, nak solat ni, nak elak daripada gangguan. Rasa saya itu lebih perlu untuk Allah suruh. Ada ke tak? Tak ada. Ini pelik tuan-tuan. Dalam ibadah lain apa? Puasa. Nak niat puasa sebut dulu a'udzubillahi minasyaitanir rajim ke? Tak ada. Dalam bab umum, ibadah umum, makan, minum, pakaian, ada tak digalakkan ataupun hadis siapa nak makan sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, elak syaitan daripada makan sekali? Tak ada. Yang Nabi suruh baca bismillah lah kan. Ini pelik. Saya kenapa ni? Sebab tidak ada benda yang kita kata sekali lalu yang remeh apabila masuk dalam Al-Quran. Allah sebut tentang ini. Apabila kau nak baca Al-Quran, maka minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang rejam. Hanya untuk baca Al-Quran. Yang lain tidak. Adakah yang lain tidak tu maksud kata tak perlu buat ataupun ni? Tak ada. Cuma nak kata tadi, Allah beri ayat khusus tentang hal ini. Kalau kita mazhab Syafi'i, nak solat, antara adabnya juga menyebut a'udzubillah sebelum solat, sebelum akad takbir itu kan. Mana kata itu dia buat, tapi sekali lagi tidak ada ayat. Allah tak bagi arahan. Agak-agak tuan-tuan kenapa? Kalau sebelum kita jawab, saya cari jawapan ni, jumpa. Tak cari orang kata tidaklah perlu pencarian yang mendalam pun. Baca tafsir, 2-3 tafsir jumpa. Ulama mana sampai pada ayat ni memang orang bincang tentang hal itu. Saya ambil satu jawapan nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Saya baca yang ni pun tak apalah, cukuplah. Tak pergi pada jawapan tafsir yang lain. Saya akan kongsikan. Cuma sebelum saya kongsikan itu, kira-kiralah untuk tuan-tuan terlibat sekali. Agak-agak kira-kiranya kenapa? Untuk baca Al-Quran, Allah suruh kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi untuk solat tidak. Nak beri bahasa bandingan. Kenapa agak-agak? Sebab apa? Kalamullah. Sebab dia kalamullah. Apa maksud dengan salat? Salat munajat kepada Allah.
Contoh kalau kita nak ni kan, benda bukanlah isu kritikal sangat, tapi di sana ada kehalusan. Yang tu saya nak jelaskan di hujung nanti insya-Allah. Kita teruskan bacaan. Kata Imam Nawawi lagi, ini menurut jumhur ulama, ayat ini bermaksud apabila kamu ingin baca Al-Quran maka mohonlah perlindungan kepada Allah dengan Allah. Kemudian sifat bacaan isti'adzah adalah seperti yang kami sebutkan, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Imam Nawawi bincang juga ada bacaan yang lain kan, iaitu ramai salaf membaca, kata Imam Nawawi, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim kan. Ada siapa yang ada buku dia boleh nampak terus perbezaan dia kan. Yang pertama ungkapan dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ungkapan yang kedua ini a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Ada tambahan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, ucapan ini tiada masalah, boleh nak laksanakan. Baik. Cuma antara dua ni yang mana lebih afdal? Ini cara fikir fuqaha. Imam Nawawi ulama fiqh terutamanya, dia lebih fiqh daripada hadis. Ulama fiqh dia ada pemikiran begitu. Kita jumpa hadis, jumpa satu amalan ini, okey ada dua, ada tiga, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih kuat? Begitu. Ala kulli hal, dua ni boleh dia buat, tapi yang mana lebih afdal? A'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Sekali lagi saya lontar tuan-tuan, mana yang lebih afdal tanpa membaca, tanpa mengambil kira pandangan Imam Nawawi? Ada tuan-tuan rasa yang mana lebih afdal? A'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim? Mana lebih afdal? Yang pendek. Sebab apa pendek? Ya-Allah. Barakallahu fiik. Saya tanya di 2-3 tempat sebelum pas ini, semua jawab panjang. Sebab apa? Dan tak salah, sebab ini pandangan yang mengatakan ni, sebab panjang lebih baik. Dengan panjang itu bertambahlah pahala kan. Sebut as-sami'il alim, ada dua lafaz yang tambahan. Dan kita yakin bahawa dalam ibadah, dalam agama ini, setiap secara umumnya setiap extra effort, extra lah pahala. Berbeza Allah Maha Adil lah. Ini pandangan yang mengatakan itu lebih baik. Dan ini sebut ramai salaf baca begitu. Dia ambil yang ni. Kata Imam Nawawi, namun yang terpilih ialah pandangan bacaan yang pertama tersebut. Kenapa tidak dihurai dalam ni? Tapi sebagaimana yang al-akh kita disebut tadi, kerana disebut dalam Al-Quran kan. Dalam ayat tadi Allah sebut fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kau nak baca Al-Quran maka minta lindung dengan Allah dari syaitanir rajim. Dia prinsip dia apa saja yang termaktub dalam Al-Quran, dan jika ada option lain yang di luar Al-Quran, sehebat mana pun ungkapan dia, semanis mana pun bicara dia yang kita rasa yang di luar Al-Quran ni, dia tak akan dapat lawan apa yang ada dalam Al-Quran. Cuma rasa kita tak sampai ke situ lagi. Jadi memadai yang Allah sebut ni dah cukup dah ni, tapi tanpa menafikan yang tadilah. Atas prinsip ini samalah juga untuk kita apply dalam kehidupan, dalam ibadah kita tuan-tuan. Kita berpada, makna bukan kalau kata berpada saja pun, kita merasakan lebih mahal untuk kita utamakan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis berbanding di luar pada itu. Tanpa kita menafikan ungkapan doa ke ataupun zikir ke yang di luar pada daerah tu, ada yang boleh lah secara ada boleh timu, ada yang melebih, maka kita orang kata bantah hal itu. Termasuk contoh doa Ramadan ni kan, saya nak sebut, tuan-tuan mungkin dah tahu, nak kata atas prinsip ini, satu rangkap tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak sabit. Satu rangkap pula ada sabit dalam hadis, dalam riwayat, walaupun status tu lemah. Secara umumnya tidak ada petanda yang mengatakan bahawa dia lemah yang teruk, tidak boleh beramal, boleh beramal dengan dia. Mana satu kita nak utamakan? Yang umum tak ada langsung, mana rekaan mungkin ulama ataupun tokoh kemudian, ataupun doa yang ada dalam riwayat hadis, mana kita nak utamakan? Doa dalam hadis itu makruf, iaitu dalam hal doa Ramadan ni, walaupun habis dah tuan-tuan kan, yang masyhur kita amalkan
iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan. Alhamdulillah boleh dilakukan, boleh. Tapi di tempat itu ada doa yang Nabi ajar. Lalu yang jadi sayangnya apabila doa yang ada dalam riwayat itu kita lepas pandang, kita pergi kepada doa yang umum ini, itu yang jadi sayanglah. Sepatutnya utamakan ni. Apa tuan-tuan doa Ramadan, nak pergi ke Ramadan yang ada dalam hadis. Ini ada At-Tabrani. Kita baca tadi, Allahumma sallimna li Ramadan. Tahu? Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana, ataupun wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini doa yang Nabi ajar, tuan-tuan. Maksud menurut pada hadis At-Tabrani itu. Jadi saya ada orang kata terpanggil untuk kempen hal ini, untuk kita war-warkan doa ini banding doa ini. Yang ni terus-teruskan, tapi kita gandingkan, ataupun kalau waktu yang singkat kita nak pilih salah satu, utamakan yang ni lah. Ni jangan yang ni utama, yang ni tak tahu pun, kan. Dari segi sudut makna pun besar, tuan-tuan. Sudut makna pun besar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkira dengan apa kita sebut secara lafaz, yang lafaz kita biasa sebut ini mungkin akan jadi isu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Sya'ban pada hari ini, kita doa setakat, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Itu literally, sampaikan kami kepada Ramadan. Sampai boleh jadi setakat 1 bulan, sampai dah tu. Tak habis. Tak habis. Kita adakah sekadar itu kita nak? Tak, maksud kata bersama Ramadan kita itulah. Tapi nak kata andai kata Allah berkira, dan sebahagiannya kadang-kadang doa itu sebahagian kita lafaz kalau kita tidak memberi perhatian pada maksud itu, sebagaimana dibincangkan dalam hal rumah tangga. Nah, ada orang sebut boleh jadi isu sekarang ni, orang berlaku perceraian apa semua tu, dia ada bertitik tolak daripada doa awal-awal lagi. Bahagia hingga ke anak cucu, amin. Bahagia sampai anak cucu je lah, dia tak sampai ke syurga, dia tak ni. Dan sebab dari segi sudut data, tuan-tuan, seolah ke arah itu. Saya ada kongsi, tuan-tuan, ini bukan data seluruh Malaysia, tapi satu bahagian sahaja yang satu firma buat kajian dan kes yang mereka kendalikan. Dia kata ada dua kelompok besar pasangan yang bercerai. Satu kelompok orang yang setahun ke 5 tahun baru kahwin, itu banyak perceraian. Dia kata. Kelompok yang kedua, nak sampai kelompok yang kedua tu, kes-kes yang kurang perceraiannya selepas pada tu. Orang yang bercerai umur perkahwinan lepas 5 tahun tu dah kurang dah. Mungkin kestabilan adalah dia punya kajian. Dia kata ada kelompok kedua yang besar juga berlaku perceraian, ialah orang dah berkahwin 20 ke 30 tahun. Besar lah juga. Bahkan nak sama dengan kelompok baru kahwin. Ini satu benda yang boleh dibuat data statistik pelik. Macam mana? Saya dengar mula-mula, ya Allah, rasa seram, tuan-tuan. Nak katanya ujian rumah tangga itu dia, yang kita kata aku dah lepas 5 tahun ni, dah stabil 10, 15 tahun perkahwinan ni kuat dah. Rupanya belum tentu lagi. Di hujung, by record data, banyak dah perceraian juga di hujung-hujung usia. Sebab apa itu kena diperhalusi. Bahkan kita tengok dalam hadis samgar rumah tangga Nabi pun ada begitu. Nabi juga bercerai, ujian perceraian berlaku pada usia Nabi 50 ke 60 tahun, ada juga, tuan-tuan. Jadi ke situ bincang-bincang, ada yang sebut boleh, mungkin tak Ustaz? Sebab mari pada doa juga. Kita duk niat doa, ya Allah, kata semoga pasangan ini bahagia hingga ke anak cucu. Betul lah, sampai ke anak cucu sajalah. Jadi macam mana saya dengar mula-mula benda tu emosi, kan, emosi boleh jadi. Sebab kita doa hingga ke sudahlah, til jannah, begitu. Baik, kepada doa kita tadi begitu. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Sampai je lah. Belum tentu dapat bersama, belum tentu ni. Berbanding dengan maksud doa yang kita sebut tadi, tuan-tuan, mahal, tuan-tuan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, serahkan diri kami kepada Ramadan. Wasallimhu lana, rangkap yang kedua, serahkan Ramadan kepada kami.
wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amalan Ramadan kami mutaqabbala nanti. Tiga benda kita minta yang Nabi ajar dalam doa itu, yang memang itu lengkap memenuhi apa yang kita nak, tuan-tuan. Nah, Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah serahkan kami kepada Ramadan. Tuan-tuan bayangkan situasi dia, untuk nampak orang keadaan yang dirinya tidak diserahkan kepada Ramadan. Mari Ramadan dia sibuk, tuan-tuan. Sibuk kan, dengan kalau kerjanya ada sibuk dengan meniaganya. Ramadan itu berlalu, bezanya puasa lah, ada bersahur, ada berbuka. Waktu dengan letih-letih tarawih ni, dia tidak bersedia, tidak diserahkan kepada Ramadan, tidak dapat bersama dengan Ramadan. Itu minta mula-mula, ya Allah serahkan diri kami kepada Ramadan, supaya mana kita dapat bersama Ramadan, sihat walafiat. Ada orang sakit dalam Ramadan tu, diri tidak dapat, ibarat tidak diserahkan kepada Ramadan. Jadi besar permintaan tu, maksudnya doa. Kemudian pelengkap kepada tu, wasallimhu lana, serahkan Ramadan dia tu kepada kami. Situasi dia pula ni dihurai dalam syarah pada hadis tu. Allah kata mendalamnya, nampak ringkas, nampak macam permainan kata, tapi tidak, tuan. Ada ketika, ada keadaan orang tu dia bersedia untuk menghadapi Ramadan, tapi tahun tu Ramadan datang dalam keadaan yang sukar, ya. Mari bencana alam ke, mari kemarau yang ni ke, mari apa-apa perang apa, keadaan kita nak beribadah Ramadan tahun tu payah sekali. Soalan Ramadan itu tak diserahkan kepada kita. Itu maksud bahagian yang kedua itu. Dan yang ketiga, sebagai penutup kemuncaknya, wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya Allah terimakanlah-nya, iaitu amalan kita dalam bulan Ramadan itu sepenuhnya. Kita bersama Ramadan, kita ibadah, yang utamanya bukan sekadar ibadah, nampak orang puasa itu puasa, tak, Allah terima, kan. Jadi kembali lagi tadi, ini doa yang ada dalam riwayat, banyak doa yang tidak ada, kita utamakan yang ni lah, tuan-tuan. Kembali kepada kita ni, benda asas sahaja. Yang mana kita nak utamakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Adapun yang ni tidak ada masalah. Baik, kata Imam Munawi lagi, sesungguhnya baca isti'adzah adalah sunat, bukannya wajib, dan ia disunatkan buat setiap membaca Al-Quran, sama ada dalam ataupun luar solat. Ini perbincangan luar solat umum lah. Dalam solat bagaimana pula? Adakah juga disunatkan untuk kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum baca Fatihah, kan? Contoh, baca Fatihah, adakah disunatkan juga? Kata Imam Nawawi, ini mazhab kita Syafi'i, ya. Disunatkan juga membacanya pada setiap rakaat di dalam solat, menurut pendapat yang sahih daripada dua pandangan di sisi ulama kami, menurut Syafi'i lah. Walaupun menurut pandangan yang kedua, disunatkan membacanya hanya pada rakaat yang pertama. Cukup pertama kali kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum baca Fatihah pada rakaat pertama, itu dah cukup. Yang kedua, rakaat kedua, ketiga seterusnya untuk baca Fatihah, cukup baca bismillah. Pandangan yang lain, yang ini Imam Nawawi pilih, iaitu setiap bacaan tu setiap rakaat tu disebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baik, ini huraiannya. Sunat beristi'adzah pada takbir pertama dan salat jenazah. Okey. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Adab yang berikutnya ialah galakan memelihara bacaan. Dia ada tertinggal ni, memelihara bacaan basmalah pada setiap awal surah. Yang ni kena gabungkan. Saya ingat tuan-tuan makruf tentang adab isti'adzah, bismillah tu baca kat mana, kan? Baik, saya ingat tak nak huraian tu. Saya nak pergi kepada kenapa tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi arahan untuk nak baca Al-Quran, maka isti'adzah. Saya jumpa antara jawapan ataupun penjelasan, dan penjelasan ini saya puas hati, iaitu dalam kitab At-Tahrir Tanwir, tafsir Ibnu Ashur. Ibnu Ashur menjelaskan tentang hal ini. Dia punya isu dia menarik lagi. Twist kot lain. Dia soalan yang difikirkan, kenapa Allah tak sebut apabila awak nak baca Al-Quran, sebutlah bismillah. Sebagaimana ibadah yang lain, nak makan bismillah, nak apa saja perkara sebut bismillah. Tapi mari kepada baca Al-Quran, Allah tak suruh sebut bismillah, Allah sebut a'udzubillah. Kenapa? Iaitu dihuraikan, dan jawapan itu kita dapat untuk penjelasan ini. Iaitu dikata, wa innama lam tushra' lidzalika kalimatu bismillah li'anna al-maqam maqamu takhalin 'anil naqa'is la maqamul istijlab at-tayammun wal barakah. Umum dia begini,
Kerana bismillah itu ialah maqam istijlab al-yumnu wal barakah. Kerana kenapa kita sebut bismillah dalam setiap perbuatan kita? Dia fungsi dia untuk nak menarik keberkatan. Nak makan bismillahirrahmanirrahim, datang keberkatan Allah. Nak buat benda bismillah, dapat keberkatan Allah. Itu asal bismillah. Adapun dalam kita kena baca Al-Quran tak perlu. Sebab apa? Lianna Al-Quran nafsahu yumnun wa barakah. Kerana Al-Quran itu pun sendiri sudah keberkatan. Membaca tu sudah masuk sekali dah. Tak perlu kita nak tarik lagi bismillah nak kata. Tapi nak baca tak ada masalah. Nak kata tidak perlu untuk itu. Sebaliknya, wa kamal tam fatayam hasil. Al-Quran itu keberkatan, kesempurnaan dan membaca itulah terhasil. Tetapi wa innama yukhsha syaitan an yaghshiya barakatih. Yang bimbangnya sebab Quran itu dah sempurna, membaca Al-Quran itu pun dah menarik keberkatan, lalu dibimbangi syaitan akan mengurangkan keberkatan dia. Syaitan akan usaha untuk nak kikis keberkatan yang patutnya penuh kita dapat daripada membaca Al-Quran. Masya Allah, saya kata Allah ni patut penjelasan yang saya baru jumpa lah, duk cari Allah cantik. Al-Quran tu dah berkat, baca Al-Quran tu dah kita sepatutnya dapat full mark dah ni baca Al-Quran. Tiba tanpa kita sedar, kalau kita tidak beringat, tidak minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan akan kikis. Kau tak dapat 100% ni, dapat 80 ya, dapat 70 dengan cara-cara dia. Sebab itu minta lindung Allah Taala daripada syaitan apabila kita nak baca Al-Quran. Kenapa begitu berlaku? Boleh berlaku, kita kena faham maksud membaca Al-Quran. Kata Imam Ibn Ashur, fa inna qira'at al-Quran ibaratun mushtamilatun 'ala an-natqi bi alfazihi wa at-tafahum li ma'anihi. Kerana membaca Al-Quran itu ialah gabungan, mushtamilatun meliputi, ialah gabungan dua perkara tuan-tuan. An-nutqi bi alfazihi, gabungan menuturkan lafaz-lafaznya. Kita sebut ayat Al-Quran itu first half membaca Al-Quran. Second half membaca Al-Quran ialah at-tafahum li ma'anihi, memahami makna dia. Itu baru maksud baca Al-Quran. Saya kata Allah ni sangat perfect huraian. Dan ni kita cuba jelaskan, dan ini yang saya secara peribadi untuk nasihat diri saya nak sampai tuan-tuan kempen, kita kena usaha untuk maksud kata betul-betul baca Al-Quran. Saya ada bagi buku tuan-tuan ni kan sebelum pada ni, Al-Quran yang belum kita baca. Kita baca dah tuan-tuan dah. Baik. Kita mungkin belum betul-betul baca Al-Quran, sekadar lafaz sahaja. Saya tidak cari makna. Sebab itu nak Ramadan ni tuan-tuan ada sasaran dah tertentu. Mungkin nak khatam 2 kali Quran. Ada nak khatam 10. Haji nak khatam berapa kali ni? Haji nak khatam 5 kali Al-Quran. Teruskan. Itu kita akan dapat dengan pahala kesungguhan kita berdamping dengan Al-Quran. Cuma saya nak kempen tuan-tuan, adakan masa juga untuk sesi baca terjemahan Al-Quran. Kalau kita tidak memahami bahasa Arab lah, atau kita memahami bahasa Arab sekalipun, kita ambil masa untuk tadabbur, memahami, menerenung maksud ayat itu. Kalau tuan-tuan ambil, saya buat test, baca 1/3 muka surat sahaja. Satu muka surat penuh ada dalam 15 baris, 1/3 dalam 4-5 baris tuan-tuan baca, kemudian tengok terjemahan. Dari segi masa kita ambil 5 minit tak sampai tuan. 5 minit sahaja. Paling kurang itulah 1/3 muka surat baca, tengok terjemahan, apa makna ayat aku baca. Hari ni sekali, esok sekali, lusa sekali. Habis 30 hari dapat tuan-tuan, banyaklah juga. Kita sambung pula lepas pada Ramadan itu. Kita jadikan permulaan rutin itu bermula dengan Ramadan. Kita teruskan, dapat package ataupun dapatlah peruntukan amalan yang Allah paling suka. Ma adwamu wa in qalla, amalan berterusan walaupun sedikit tuan-tuan. Ambil itu. Dan kita akan jumpa insya-Allah ayat-ayat yang menarik yang akan memukau kita insya-Allah. Itu tuan-tuan. Baik. Kemudian disebutkan bagaimana tentang peringatan para ulama tentang hal ini. Antaranya saya nak sebut ni antara ayat sentap lah daripada ulama berkenaan dengan realiti ni. Orang baca saja. Maksud kata orang an-nutq, orang hanya menuturkan lafaznya saja tanpa memahaminya.
Antara Ibnu Hubairah disebut min makayidis syaitan. Dia jelas tuan. Antara tipu, helah, belitan, hasutan, godaan syaitan, iaitu tanfir ibadallah min tadabbiril Quran, menjauhkan hamba-hamba Allah daripada memahami Al-Quran. Besar kan? Ini antara tipu helah syaitan. Dia bukan kata menjauhkan manusia daripada baca Al-Quran. Masih baca-bacalah, tapi kau baca saja, jangan faham. Lalu dia sebut li'ilmihi annal huda waqi'un inda tadabbur, kerana syaitan tahu bahawa petunjuk, bimbingan, berkat itu hanya wujud apabila mentadabbur, baca untuk faham, faham untuk amal. Lalu dibisikkan fayaqul, dibisikkan pelbagai bisikan, sampailah manusia itu berkata, aku hanya baca saja. Begitu. Mana kata kalau kita tahu hal ini merupakan permainan atau pesaing syaitan, kita lawan lah. Ini pesaing syaitan, aku lawan. Sebab prinsip dia, apabila kita baca tentang ayat-ayat berkaitan syaitan, apa benda syaitan buat, apa prinsip Allah sebut dalam Al-Quran ni, prinsip besar tuan-tuan. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan syaitan sebagai musuh. Syaitan tu musuh kita, maka anggaplah, ambil dia sebagai musuh. Apa sebut musuh, pihak lawan. Apa yang dia buat, kita kena lawan, kita kena counter dia. Syaitan buat macam mana, kita kena counter. Apa yang syaitan suka, yang tu kita kena lawan. Itu prinsip dia. Syaitan suka perceraian untuk secara umum. Prinsip kita kena usaha untuk kurangkan perceraian. Saya ada buat perbincangan di satu ni, orang jemput untuk buat talk, cerita tentang ini KPI syaitan. KPI syaitan. Tuan-tuan, rekod perceraian tahun 2023 Malaysia ni dikeluar oleh DOSM, Jabatan Statistik Malaysia, paling tinggi lah, 62,000 kes perceraian di Malaysia tahun 2023, dengan perincian pelbagai kes lah. Nak kata angka ni besar, paling tinggi dalam sejarah statistik ni, 62,000 perceraian. Lalu ditanya, apa macam mana Ustaz nak respon kepada ni? Tu saya ingat tentang hadis Nabi yang Nabi sebut syaitan ni, iblis menghantar tentera dia kan, hantar tentera dia untuk buat ni. Lalu dia balik bagi laporan, ma taraktuhu, satu kumpulan lapor, aku tidak tinggalkan Muhammad ni melainkan aku sampai dia mencuri. Syaitan kata tak ada apa. Ada perincian dalam riwayat yang lain, datang kumpulan yang lain kata, saya tinggalkan Muhammad ni dalam keadaan dia sampai berzina. Syaitan kata tak ada apa. Tapi mari satu iblis ni, satu syaitan ni kata, aku tidak tinggalkan dia sehinggalah aku ceraikan, aku pisahkan antara suami dan isteri. Mana berlaku perceraian. Apa iblis buat? Ni'ma anta, ni tentera terbaik aku ni. Begitu. Maknanya kes perceraian, dan ini ada bisikan syaitan, itu yang iblis raikan banding daripada mencuri, banding daripada benda yang lain. Ulama bincang kenapa? Walhal talak, cerai itu diharuskan. Tapi kenapa syaitan suka? Banding yang kawan tu buat, syaitan lain buat untuk pengaruh orang tu mencuri, orang tu buat benda lain. Kenapa yang lebih syaitan suka? Yang tu dah memang dosa. Ulama hurai, rupanya disebab perceraian ni akan menatijahkan yang tadi, yang lain. Besar tuan-tuan. Sebab perceraian ini, anak-anak terabai, jadi anak-anak tu jadi orang yang tak menjadi, kurang perhatian. Lalu dia jadi orang kata pembawa masalah, mencuri ini. Automatik dengan perceraian yang tidak elok ini, kesan-kesan yang tadi mencuri, mengapa semua tu akan terhasil kemudian nanti. Mana buat dapat berjaya satu ni membuka kepada keburukan yang lain. Saya tak suka Allah. Jadi nak sebutnya, kalau itu kita istilah pada hari ini, makna syaitan berjaya mencapai KPI dia, boleh menghasilkan rekod dia 62,000. Kita sikap kita kena lawan lah. Saya kata, ini syaitan, itu benda yang dia suka. Kita kena usaha untuk lawan, untuk kurangkan kes itu. Bukannya, yalah, secara umum biasalah perceraian, Nabi pun bercerai, sahabat Nabi pun bercerai. Itu satu sikap boleh kita ambil. Nah, itu dalam keadaan yang lain. Kalau dah perceraian itu memang tidak dielakkan, ada masalah, itu ialah perceraian. Tapi bukan secara umum, sikap kita perceraian, hal-hal perceraian kita tegas, kita kena elakkan hal itu, berusaha untuk
kurangkan berlaku perceraian. Kerana lawan dia tadi kepada syaitan. Baik tuan-tuan, panjanglah cerita kita ni. Itu kata Ibnu Hubairah. Kerana ini antara perancang syaitan. Saya ambil satu lagi kata-kata terakhir, iaitu kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab At-Tibyan juga, At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Dia kata, "Man qala inna lahu ta'wilan la nafhamuhu wa la na'lamuh." Siapa yang berkata bahawa Al-Quran ni makna dia kita tak faham, tak boleh faham pun, ada takwil dia kita tak boleh faham, tak tahu. Wa innama natluhu muta'abbidina bi alfazih. Kita baca Quran ni hanya semata-mata ibadah, iaitu beribadah dengan alfaznya, dengan lafaz-lafaznya. Kita, apa orang kata bagaimana kita beramal dengan Al-Quran, kita membacalah. Ini tidak sentuh satu Imam Hasan Al-Basri sebut tentang ini. Kita hanya baca Quran itu semata-mata. Lalu kata Imam Ibn Qayyim, orang yang kata macam ni, orang yang kata Al-Quran ni tak makna payah tak faham, kita hanya baca sebagai itu ibadah, orang yang ada penyakit kata. Fa fi qalbihi minhu haraj. Orang yang ada penyakit dengan Al-Quran. Makna kata penyakit itu juga datang dari syaitan. Jadi tentu sekali lagi penekanan kita nak Al-Quran ni betul-betul kita baca dengan faham, insya-Allah tuan-tuan. Dan ini pahala lebih bagi kita yang Allah takdirkan kita bukan orang berbahasa Arab kan. Dengan kita ambil usaha lebih untuk faham Al-Quran, adalah pahala lebih. Itu Allah Maha Adil. Berbanding orang Arab, dia dah faham Al-Quran, baca faham, tapi dia mungkin tidak mendalami. Kita yang berusaha lebihlah pahala. Kita yakin Allah Maha Adil. Terakhir tentu saya nak tutup dengan kata-kata Imam Ibn Ashur ini sendiri dalam perbincangan ini di hujung dia, antara hujung lah saya buat highlight. Dia kata, "Walaisatil isti'adzatu mujarrad qaulin bidun istihdari niyyatil a'udzu billah." Saya ayat ni saya highlight tuan-tuan. Saya baca dia mari kesedaran. Allah mari sentap tuan-tuan, kata Allah aku tak sedar hal ini. Kata Imam Ibn Ashur, dan bukanlah isti'adzah, iaitu ungkapan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita ucap masa nak baca bismillah itu, bukanlah mujarrad qaul, bukanlah semata-mata ucapan, bidun, tanpa istihdar, tanpa hadir, menghadirkan niat al-a'udzubillah, menghadirkan niat minta perlindungan daripada Allah Taala. Itu kata Imam Ibn Ashur. Pedas tuan-tuan. Iaitu bukannya sebutan a'udzubillah ni sekadar sebut, tapi dalam hati tak rasa apa. Saya menung tuan-tuan. Sebab saya baca, saya baru ingat kita terlepas pandang saya lah. Kita baca Al-Quran macam mana? Kita belik Al-Quran, masa kita belik tu kita dah sebut a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Duk cari ni nak tanda sini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey. Saya qulu terus mana? A'udzubillah tu kita baca tengah kita sibuk, kita tak fokus. Sebagai orang kata formality. Yang ni Imam Ibn Ashur sebut bukan macam tu isti'adzah. Isti'adzah ni kita betul-betul hadirkan diri, hadirkan hati. Aku minta berlindung ya Allah daripada syaitan rajim. Makna kata bermulanya fokus kita kepada nak baca Al-Quran dengan sebutan a'udzubillah itu. Ya tu besar adab ni. Memulakan baca Al-Quran dengan mohon perlindungan. Kita betul-betul dah fokus nak baca dah, duduk depan kita dah baris ayat ni. Baru kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tu kita dah beri tumpuan, dah tutup dah perhatian daripada benda lain. Aku nak fokus pada Al-Quran. Bermula a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Besar tuan, ada nampak kecil tapi saya Allah beri perhatian panjang tuan. Baik tuan-tuan rahmati Allah, habis di situ. Boleh ke saya sambung sikit lagi? Panjang ni, paling lama ni. Saya nak pergi kepada pelengkap kepada adab ini. Dah lah kita bincang mendalam tadi tentang ni. Nak pergi pada tadabbur. Bukan nak tekan tuan-tuan nak ni, tapi untuk tuan-tuan aku bersedia ke depan nanti untuk Ramadan baca dengan faham. Dan ini disebut sebagai adab. Kata Imam Nawawi berikutnya, mungkin 3 adab lagi, cuma dia saling berkaitan, iaitu hendaklah membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan mentadabbur ketika membaca. Ini kita sebut secara umum tadilah. Makna kata termasuk lagi iaitu baca sambil merenung makna dia. Lalu disebutlah afala tadabbarul Quran. Tadabbur inilah matlamat dan tujuan yang diingini. Sekali lagi Imam Nawawi sebut walaupun bahasanya lembut, dengan membaca Al-Quran dengan nak memahami, itulah matlamat membaca Al-Quran. Lalu dibawa beberapa kisah. Seterusnya yang ni kita nak ulang, nak sebut galak yang berikutnya ialah galakan muka surat 68.
galakkan mengulangi satu ayat untuk bertadabbur. Apabila kita mula membaca Al-Quran dengan nak memahami maksud dia, kita akan jumpa tuan-tuan, akan jumpa dengan ayat-ayat, ya Allah, tak banyak pun satu ayat ni touching pada kita, nak lagi mungkin berlaku masalah tertentu dalam hidup kita, jumpa ayat ni, kenalah. Nah, ayat ni kita ulang lah. Dan ini menjadi orang kata antara adab yang mana bertitolak daripada sunnah Nabi dan kemudian diteruskan oleh para salafus salih. Kata Imam Nawawi, kami telah kemukakan sebelum ini mengenai galakkan untuk tadabbur, baca Quran untuk faham. Okey, menerangkan kedudukannya serta para salaf sentiasa melazimi. Sekarang ni bagaimana tambahan ataupun lanjutan kepada adab tadabbur itu, iaitu kita mengulangi satu ayat, tuan-tuan. Lalu dibawa riwayat-riwayatnya, antaranya kami meriwayatkan daripada Abu Dzar, beliau berkata, qama an-nabiyyu bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Nabi itu pernah qiyamul lail satu ayat saja. Satu ayat saja sampai ke pagi. Allah itu. Satu ayat saja sampai ke pagi. Ayatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kenapa ayat ni yang Nabi ulang-ulang? Dia ada kaitan dengan Nabi. Nabi rahmat dengan umat dia, Nabi rasa feel. Kita pergi pada makna ayat ni pun kita akan tahu keadaannya di akhirat nanti. Seolah Nabi, Allah merintih merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ulang dalam setiap rakaat sampai ke pagi. Satu ayat saja, tuan-tuan. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian dibawa beberapa riwayat sahabat Nabi dan lain-lain, tuan-tuan boleh baca, ulang kaji. Cuma yang menarik saya nak sebut yang kat sini, riwayat Sayyidatina Asma muka surat 69, dia mengamalkan hal ini. Kata Abbad bin Hamzah, dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha. Pernah satu hari aku nak jumpa Asma kakak kepada Sayyidatina Aisyah, nak jumpa dia, pergilah masuk nak tanya apa barangkali. Masa tu dia baca Quran. Masa tu sampai pada ayat yang dia baca, wa hiya taqra famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Lalu Allah kurniakan kepada kami, Allah beri belah ihsan kepada kami dan selamatkan kami daripada azab yang perit. Fa waqafat 'indaha. Baca sampai ayat tu dia berhenti. Wa ja'alat tu'iduha wa tad'u. Dia pun ulang. Lah berhenti, dia ulang balik, baca balik. Famanallahu alaina wa qala 'adzabas samum. Kemudian berdoa, ya Allah, apalah doa yang yang sesuai dengan tu lah, maksud minta jauh daripada azab gini. Baik. Kata Abbad, fatalat alayya dhalik. Aku rasa lama sangat dah ni. Membayangkan Sayyidatina Asma dia ulang banyak kali. Dia ulang, dia doa. Jadi Abbad tunggu bagaimana nak rujuk sesuatu, lama sangat, tak tahu nak berhenti bila ni. Kita mungkin kata mungkin 3 kali kot. Tu ulang, lebih pula kan. Mungkin 10 kali kot. Lebih pula, tak tahu bila nak berhenti ni. Abbad kata, fatalat alayya dhalik. Lama aku tunggu ni. Aku pun ambil keputusan buat benda lain dululah. Fadhahabtu ila suq faqadaitu hajati. Aku pun pergilah ke pasar dulu. Aku selesai urusan aku, hajat aku. Lama juga tuan-tuan kalau kita pergi pasar ni kan, cari apa, lauk, ikan, sayur apa semua, selesai urusan kita. Thumma raja'tu. Aku kembali tengok wa hiya tu'iduha wa tad'u. Aku tengok dia ada ulang yang tu lagi, ayat itu lagi, dan berdoa. Masya-Allah, tuan-tuan. Ini bagaimana salaf memahami, beramal dengan Al-Quran, bertadabbur Al-Quran. Ambil satu ayat yang sentap, yang kena pada diri, dia ulang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca yang berikutnya. Saya nak pergi terakhir nak melengkapkan pada muka surat 74, tuan-tuan. Muka surat 74. Ini terakhir, tuan-tuan. Minta maaf, ambil masa sikit lagi. Mudah-mudahan lengkap perbincangan kita. Sebagai penguat kepada adab ini, adab kita tadabbur, bermula kita dengan auzubillah, kita jumpa ayat satu, kita ulang. Yang berikutnya ini, tuan-tuan, iaitu digalakkan memohon kurniaan, iaitu berdoa pada Allah untuk kurniaan atau memohon perlindungan apabila bertemu dengan ayat rahmat ataupun ayat azab. Kata Imam Nawawi, disunatkan memohon kurniaan daripada Allah Ta'ala apabila bertemu dengan ayat rahmat, dan mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada keburukan atau azab apabila bertemu dengan ayat azab atau berdoa. Ini antara doa-doa dia, tuan-tuan. Nak kata begitu. Apa maksud ayat azab? Apa maksud ayat rahmat? Apa maksud, tuan-tuan?
Semudah yang saya nak bagi contoh tuan, ayat syurga, ayat neraka. Kan? Ayat syurga ada perkataan dia apa? Jannah, jannah syurga. Neraka nar. Kita paling asas orang kata tidak memahami bahasa Arab pun itu kata kunci yang kita tahulah. Kita jannah. Kita pun tahu Allah cerita tentang syurga ni. Kita baca terjemahan sikit, Allah betul lah cerita tentang syurga. Kita doa kepada Allah Taala, ya Allah aku nak masuk syurga, aku terimalah aku masuk syurga. Kemudian kita baca ayat azab. Ayat azab sebut neraka, jahannam, jahim, tuan. Itu kata-kata kunci. Kita akan jumpa tuan-tuan. Atau sebab azab, tahu dah. Ini ayat-ayat azab. Kita minta doa, minta Allah berhenti sekejap. Ya Allah, aku minta jauh daripada azabmu, kemurkaanmu. Ini adab juga tuan-tuan. Kita enjoy the moment bersama Al-Quran. Dan ini asas dia, ya sunnah Nabi sendiri. Kita ambil terakhir, ya Imam Nawawi sebut. Ini hadis Muslim diceritakan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Menarik tuan-tuan, sebagai ulangan terakhir pada kita. Kata Huzaifah bin Al-Yaman, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhatal lailah." Satu malam aku ikut Nabi solat. Ni qiyamul lail lah ni. Bukan Nabi solat berjemaah ni. Aku ikut Nabi qiyamul lail. Menarik kalau baru terfikir, kalau saya boleh kumpul hadis-hadis siapa sahabat Nabi yang pernah ikut Nabi solat malam. Menarik juga. Sebab Nabi tak pernah paksa orang solat berjemaah qiyamul lail, tak ada tuan. Nabi buat solat sendiri. Cuma ada orang dia ikut. Ibnu Abbas pernah ikut, isteri Nabi pernah ikut. Contoh Saudah dia pernah ikut, lepas tu dia tak ikut dah. Dia kata lama sangat Nabi. Ibnu Abbas pernah ikut kan. Ni apa Abu Dzar tadi disebut. Mana dia pernah ikut tu. Nabi pernah qiyamul lail satu ayat. Mana dia pernah ikut Nabi. Nabi pernah qiyamul lail begitu. Yang ni Huzaifah bin Al-Yaman, dia ikut Nabi qiyamul lail. Pengalaman dia. Apa dia kata? Faftatahal Baqarah. Faqul yarqa 'inda al-mi'ah. Mula Nabi salat baca Al-Baqarah. Lepas Fatihah baca surah Al-Baqarah, berhenti ayat ke-100. Kemudian rukuk. Kemudian sambung nanti gini. Kemudian rukuk di hurai. Kemudian baca lagi Iftatahan Nisa, baca pula habis Baqarah, baca pula surah Nisa. Masa itu kata Imam Nawawi menghuraikan susunan surah lepas Baqarah An-Nisa dulu. Kemudian baru dia di update Ali Imran kemudian. Kemudian baca An-Nisa. Habis An-Nisa dibaca Ali Imran. Makna kata Imam Huzaifah bin Al-Yaman kata malam tu Nabi qiyamul lail berapa belas rakaat, 11 rakaat Nabi biasa qiyamul lail. Nabi baca 3 surah. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Pada susunan hari ni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tuan-tuan ukur berapa panjang surah itu. Baik. Nak kata mungkinlah kita fikir kalau kita orang hafal Quran, siapa yang hafal Quran, boleh jadi dibaca laju. Sebab nak ingat ni. Kata Ibnu Huzaifah nak terang kali. Yaqra'u mutarassilan. Nabi baca tu panjang 3 surah tu. Nabi baca pelan-pelan. Yaqra'u mutarassilan, enjoy. Nabi baca pelan-pelan. Cukup rukun lafaznya Nabi enjoy, bukannya nak cepat mengulang, tak. Satu. Kemudian nak kata lama lagi, kata Huzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Lalu setiap kali ayat yang ada sebut tasbih, sabbahalillah, Nabi akan sebut subhanallah. Dahlah menambah kelamaan tu lagi, kan. Wa idza marra bi ayatin sa'al. Apabila lalu pada ayat-ayat doa, Nabi akan berdoa. Surah Al-Baqarah ada beberapa ayat doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti Nabi ulang doa tu. Al-Baqarah, Al-Imran ada doa-doanya, An-Nisa juga ada doa-doanya. Setiap lalu pada ayat-ayat doa Nabi minta doa. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadh. Apabila lalu pada ayat-ayat yang perlu kita minta lindung, Nabi minta perlindungan. Boleh bayang lama Nabi baca qiyamul lail itu dengan baca Al-Quran, dengan enjoy. Dan ini tuan-tuan rahmat Allah disebut antara adab kita membaca Al-Quran. Jumpa ayat-ayat seumpama itu, kita berinteraksi. Allah sebut tuan-tuan doa kita, Allah berdoa sekejap. Mana kita bukan nak kejar, nak habis rutin tu semata-mata. Baik, terakhir tuan-tuan, muka surat 76 nak menjelaskan hal ini. Perenggan atas sekali, ulama mazhab kami Syafi'i berkata sunat memohon kurniaan, perlindungan dan bertasbih bagi setiap pembaca Al-Quran, sama ada di dalam atau luar solat. Luar solat kita mungkin tak ada isu lah, kan. Ni mungkin isu dalam solat, boleh ke? Mereka berkata lagi hal tersebut sunat dilakukan
dalam solat bagi imam, makmum dan orang yang solat bersendirian, kerana ialah ada doa. Boleh. Maka hukum bagi mereka ada sama seperti hukum amin selepas bacaan surah Al-Fatihah. Amin bukannya surah Al-Fatihah, bukan ayat dalam surah Al-Fatihah, kan? Dia adalah doa, ya Allah terimakan, kabulkanlah. Jadi samalah juga apabila kita baca ayat ada sebut tentang doa, kita pun berdoa, tidak membatalkan solat, nak katanya boleh dilakukan. Sama hukumnya dengan ucapan amin setelah sebut Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Wallahu alam. Saya berhenti kat sini tuan-tuan. Saya rasa sebuah salah aku dalam hati ni. Allah, ni tuan-tuan dah belajar, tapi kita sebut juga sebagai ulangan. Sekali lagi atas dasar selfish saya. Mungkin tuan-tuan tak ingat dah apa ustaz tuan-tuan ajar yang ni sebab dah ke depan kan. Ni kita peringat tuan-tuan, mana kata beramal bulan Ramadan dengan pengajian malam ni lah. Saya dapat pahala tu. Ya. Tuan-tuan ingat untuk Ramadan kali ini kita tumpukan juga kepada memahami Al-Quran, kerana itu maksud dia dengan meraihkan adab-adab ini, iaitu tadi kita tadabbur, memahami, kita baca terjemahan, kita jumpa ayat, kita nak ulang-ulang, dan tuan-tuan jumpa ayat yang ada doa, tuan-tuan doa, tasbih, tuan-tuan tasbih. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ada soalan ke tak? Saya berhenti setakat ni. Alhamdulillah. Kita jumpa Ramadan nanti tak? Jumpa Masa macam tak jumpa lah, tak ingat saya. Kita jumpa. Ada ni Di tempat lain saya ni. Betul, tak ada soalan. Saya minta maaf kalau tak cerita tentang asam garam. Dan Imam Malik pun dia nak masuk Ramadan, dia tak cerita dah hadis. Dia tutup kuliah hadis dia ni. Dia ada, kita pergi kepada, kita merancang kepada ke depan nanti. Betul, tak ada soalan? Jelas tuan-tuan dah? Nak tanya? Okey. A'udzubillah. Boleh. Apa lafaz tu tak ingat? Soalannya apa? Isti'azah? Dalam Al-Quran dah? Oh, tak tahu saya. Tak jawab. Nanti tengok balik. Ada soalan lain? Saya tak jawab. Bismillah. Al-Baqarah, okey. Oh, tu ada pembincangan lah. Allah alam. Soalan tanya, ada hadis Nabi sebut apabila siapa yang baca surah Al-Baqarah maka syaitan dari jauh daripada rumah dia. Ni ada perbincangan yang panjang. Soalan dia, adakah kena baca habis ataupun boleh baca separuh-separuh kan? Dua-dua tu ada perbincangan. Ada kata boleh separuh-separuh, ada kata ni. Kalau saya, kita ambil baca habis lah kan, satu sesi. Yang kedua, secara realitinya tak tahu, tuan-tuan kena tengok, saya tak nak jawab. Secara realitinya, apa maksud syaitan tidak ada? Adakah dia maksud jin? Sebab realitinya, ni saya ada pengalaman, kita baca surah Al-Baqarah pun tuan, rumah bergegar di kampung saya. Kita beramal kita dengan hadis, kita pun baca surah Al-Baqarah malam tu, ganggu rumah bergegar. Ada lagi macam mana ni? Kita pun kurang yakin dengan amalan kita dengan ni. Jadi saya tak boleh jawab secara ni, sebab saya bukan orang dalam bidang ruqyah. Secara umum Nabi sebut begitu dan kita beriman lah, beryakinlah dengan ni, dengan cara tadi baca sepenuh Al-Baqarah. Bahkan ada guru saya yang mengajar Quran, kadang dia ada orang juga lah kot, dia pasang keset di rumah. Jadi juga dia mungkin orang nak buat tu, dia kena belajar lah apa ruqyah ni kan. Contoh begini, saya dulu masa kerja di satu buah college, kita tak ada bekalan itu, kita buat tak jadi tuan-tuan. Telefon ustaz saya, dia belajar, dia buat jadi tu, aku garu kepala tuan-tuan. Padahal dia baca lebih kurang benda sama je. Mungkin amalan tu ataupun Wallahualam tuan-tuan. Jadi nak katanya boleh jadi kita baca, orang A baca ayat yang sama, surah yang sama, kesan tak jadi. Orang lain baca dia jadi. Itu ada penjelasan yang lain, saya tak boleh jelaskan. Wallahu a'lam. Realiti begitu.
So yang pintu semua tu adakah bermaksud tutup pintu habis tutup semua pintu tak boleh keluar langsung ataupun kena tunggu azan ke ataupun ada period-period yang waktu masuk maghrib ke ataupun Maghrib di antara dua tu. makanan semua kena tutup. Tu sama juga tu. Malam tu datang juga kan. Saya tak nak jawab secara ni, minta maaf. Bukan bidang saya. Minta maaf. Soalan lain ada? Wallahu a'lam, kita berhenti setakat ini tuan-tuan, ambil masa panjang, saya pun ada urusan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.